Tigris, yang kalau di zaman modern ini dekat dengan Irak, dekat dengan Kuwait, dekat dengan Iran. Di sana dia wilayah Parsi, kerajaan Parsi, kerajaan yang telah lama wujud. Dan masyarakat yang ada ketika itu di bawah pentadbiran kerajaan Mesopotamia, dan mereka mengangkat martabat guru ini sehingga menjadikan guru itu dianggap sebagai Tuhan yang menerangi kegelapan hidup rakyatnya, yang akhirnya menjadikan mereka bangsa yang bertamadun, menguasai seluruh ilmu, yang membawa kejayaan martabat ilmu dan kerajaan Mesir Mesopotamia dalam carta pembangunan bangsa yang berjaya di dunia. Siapa yang akhirnya bangsa ini, kalau sekarang ini kita kenal mereka dengan kerajaan Iran, yang sebenarnya rumpun inilah yang masih lagi mengamalkan budaya menganggap tinggi kepada segi hierarki masyarakat Jepun ini. Dia letak nomor satu yang menjadi penghormatan ataupun dihormati oleh mereka ialah seorang guru ataupun pensyarah, di mana juga mereka mengajar, sama ada di peringkat sekolah ataupun peringkat universiti. Guru ini sangat tinggi martabatnya bagi masyarakat Jepun. Ketika sebelum masyarakat Cina menjadi terkenal, menjadi peniaga yang terkenal di seluruh dunia, Konfusius dalam falsafahnya meletakkan masyarakat guru ini sebagai suatu masyarakat yang sangat tinggi derajat. Hanya mungkin di zaman kita sekarang ini kita menganggap guru ini bukannya suatu yang terbilang dan dianggap sebagai satu profesi yang tidak mulia, dan dianggap sebagai satu profesi pilihan terakhir di kalangan rakyat Malaysia. Kalau kita menghayati dan memahami konsep ini sebagai tanggung jawab kita, itu sebabnya saya menilai peranan kita dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru ini sangat mulia. Di mana juga saya berjumpa dengan guru-guru, sama ada yang pernah mengajar saya ataupun yang saya tahu mereka ini adalah guru, saya sangat hormat dan sangat muliakan. Sebab darjat ketinggian ilmu seseorang itu dipandang adalah kepada kerajaan Malaysia dan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kita, juga yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia selaku Menteri Pelajaran Malaysia, yaitu konsep satu Malaysia menjadi pertikaian semua pihak yang kurang dipahami dan diyakini dengan mengkaji akar persoalan dengan mengemukakan soalan futuristik dalam parlimen baru-baru ini. Oleh kerana hampir semua sekolah di kawasan Parlimen Silam dari segi kemudahannya banyak lagi kekurangan. Dalam sesi parlimen baru-baru ini, saya bertanya kepada Menteri Pelajaran, bagaimanakah pihak kerajaan menggerakkan sekolah-sekolah bagi membantu menerapkan visi wawasan satu Malaysia, di manakah sekolah sebenarnya mampu melahirkan golongan belia yang bersatu bergerak seiring aspirasi negara dengan menepikan perbezaan yang berdasarkan kepada bangsa dan agama serta menjadi kekuatan bangsa Malaysia. Jawapan yang diberikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri juga kepada saya dalam soalan Dewan baru-baru ini. Satu Malaysia adalah penerusan agenda membina negara untuk mencapai kemajuan negara. Rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu, dan ini dimulakan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum yang membawa kepada perpaduan yang utuh. Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lancar. Formula Satu Malaysia digagas dan dilaksanakan dalam dua aspek utama. Pertama adalah penerangan teras-teras perpaduan, manakala aspek-aspek kedua adalah penerapan nilai-nilai aspirasi. Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM menerapkan perpaduan dan nilai-nilai aspirasi di kalangan murid pelbagai kaum menerusi teras pertama Plan Induk Pembangunan Pendidikan tahun 2006 hingga 2010, yaitu membina negara bangsa yang kita boleh manfaatkan bersama. Tidak salah dari segi ilmu perguruan, dari segi ilmu kita menuntut ilmu, kita boleh tuntut ilmu di mana juga kita berada dan dari mana juga dia datang. Dan hanya kita sebagai manusia yang lahir ke dunia ini, yang memang Allah sudah jadikan kita sebagai insan yang tiada
lain dan tidak bukan tanggungjawab kita ialah beramal dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya menyampaikan ucapan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita hanya kebetulan saya diberi peluang sebagai wakil rakyat, tetapi tanggungjawab inilah perlu kita garap bersama untuk kita kongsi bersama. Saya sangat gembira bersama tuan-tuan dan puan-puan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya biasanya kalau berucap tidak mau pakai teks, tapi hari ini saya kena pakai teks. Sebab saya berucap di hadapan orang yang ilmuwan, yang bijak pandai. Saya tidak mau digelar sebagai seorang ahli politik yang nak tunjuk saja kebijaksanaan, tapi sebenarnya banyak kekurangan. Jadi lebih baik saya menyampaikan ucapan gabungan saya secara lisan dan saya rujuk dengan teks yang saya sediakan. Sebab ini lebih baik. Fakta apa yang kita buat pada hari ini, manusia yang bertamadun 39 juta tahun dahulu terdapat di Madai. Madai ini dalam bahasa Arab yang betul. Jadi kita berada dalam tempat yang mana manusia mula bertamadun di dalam Malaysia. Manusia mula bertamadun di bumi negeri Sabah ini, dan sebahagian dari bumi Malaysia ini terdapat di Malaysia dan itu dan sebagainya. Begitulah barangkali mereka marah kepada saya, mereka mencubit saya. Mungkin guru itu melihat bahwa mungkin dari segi sejak awal, sejak muda saya lagi, saya mungkin sudah dilihat oleh guru-guru saya ketika itu boleh menjadi insan yang berguna, yang boleh menyumbang kepada anak bangsanya. Itulah hebatnya. Percayalah, apapun saya masakkan di tangan saya tidak akan boleh membalas. Kita hargai. Kita sebagai seorang guru, percayalah tuan-tuan dan puan-puan, kita sangat mulia, kita dipandang tinggi. Contoh awal ucapan saya, sehingga di Mesopotamia itu guru ini dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai orang yang sangat mulia dalam masyarakat 20-50. Kalau saya salah malam-malamnya kita mendidik supaya kita menjadi insan yang berguna. Yang hanya lebih kurang 11 tahun sahaja lagi. Sekarang kita perlukan berusaha lebih gigih dan bekerja dengan lebih proaktif supaya impian ini terlaksana. Dunia pendidikan kini berhadapan dengan cabaran yang semakin canggih. Panaikan taraf pendidikan rakyat menyebabkan ibu bapa semakin peka terhadap isu dan perkara yang berlaku di sekolah-sekolah. Kejadian guru diserang oleh ibu bapa dan disaman di mahkamah sudah menjadi perkara lumrah. Kemajuan teknologi komunikasi atau ICT, dasar langit terbuka, membolehkan maklumat diakses dari setiap pelosok dunia. Siapa yang tidak tahu Twitter, email, Facebook, Flickr, link, banyak lagi benda, swipe, apalagi yang semua mekanisme ini di ujung jari. Saya kalau bercakap mungkin anda kata YB anda baca email dan baca SMS message dan sebagainya. Tapi dengan teknologi yang terkini sekarang, kita boleh baca email, boleh baca internet di mana juga anda berada. Saya bersyukur walaupun paling sebab mereka sudah tahu Friendster dan sebagainya. Ini maklumat dari guru-guru yang saya dengarkan. Sama-sama kita berusaha untuk memastikan keadaan dan kemajuan negara kita ini bertambah baik. Jadilah fenomena ini menyumbang kepada peningkatan pengetahuan rakyat di setiap perubahan yang berlaku di pelosok dunia, dan termasuk dalam profesionalisme dalam bidang perkhidmatan. Kerana masyarakat awam semakin kritikal menilai di bawah golongan guru. Masyarakat awam memberi kehormatan dan penghargaan kepada yang terbaik sahaja. Manakala yang kurang menilai tidak mendapat kehormatan yang sepatutnya. Kita mahu guru di bawah 4 daripada 100 jawatan sedia ada. Guru jumlah grade PG 52, tambahan daripada 250 kepada 336 jawatan. Guru jumlah grade PG 48, tambahan daripada 1000 kepada 1345 jawatan. Guru jumlah grade PG 44, tambahan daripada 4000 kepada 5379 jawatan. Penentuan jumlah jusasi, tambahan daripada 10 kepada 20 jawatan. Penentuan jumlah PG 54, tambahan daripada 200 kepada 475. Penentuan jumlah grade PG 52 digagalkan kepada 400 jawatan. Ini salah satu contoh-contoh statistik ataupun angka yang saya peroleh untuk membolehkan supaya anda yang bergelar guru, yang menjabat jawatan sebagai seorang pendidik ini, kita tidak boleh sakit dalam kerja. Mungkin pun beberapa orang guru-guru secara bergilir-gilir saya mau mereka benar-benar sendiri bagaimana kita berada di Palembang, bagaimana kerja yang kita buat,
Sebab itulah pendekatan kerja saya tidak suka rezeki protokol menyusahkan orang yang menunjukkan hadis. Sebab ini adalah untuk karya kita semua. Cara saya berusaha kita tuan-tuan dan perempuan ini semua juga kena dirikan dulu. Selain daripada saya baca buku Barack Obama yang begini, saya lain Barack Obama. Nah inilah dia. Fakta kita bercakap. Zaman saya terima lagi, bukan lagi mencium tangan, ataupun bukan lagi potong tangan saya, ataupun bukan lagi saya lakukan kamu. Inilah terhadapan tembok saya berucap pagi ini. Sekarang alami untuk semua